Iran telah menyerang sebuah kapal perang Amerika di Teluk Pesco dan tindak balas tentera laut Amerika Syarikat telah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu amaran ketenteraan paling keras yang pernah dihantar kepada Iran. Dalam ketegangan yang memuncak di Selat Hormuz, kini pada 24 April 2026 kenangan kuat ini yang berlaku tepat pada 14 April 1988 kembali terasa kuat. Kerana ia menunjukkan apa yang berlaku apabila rejim Iran cuba menjadikan laluan minyak sebagai alat tekanan terhadap dunia. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Kes ini tidak bermula dengan satu serangan sahaja. Ia bermula dengan satu strategi. Semasa perang antara Iran dan Iraq pada tahun 80-an, konflik itu keluar dari parit dan sampai ke laut. Apabila kedua-dua pihak menyedari bahawa perang di darat tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, mereka mula menyasarkan ekonomi satu sama lain. Dan di Teluk Parsi, ekonomi bermaksud minyak, kapal, terminal dan laluan perdagangan. Dalam suasana inilah yang dikenali sebagai Perang Kapal Tangki Tercetus. Iraq menyerang terminal-terminal Iran. Iran membalas dengan menyasarkan kapal-kapal yang berkaitan dengan kepentingan Baghdad dan sekutunya. Kuwait menjadi tumpuan dalam pertikaian ini kerana membantu Iraq menyalurkan minyak. Jadi, Tehran mula menyerang kapal-kapal Kuwait juga. Tekanan itu datang dengan peluru berpandu, bot laju, periuk api laut dan kumpulan bersenjata kecil. Sehingga tahun 1986, lebih daripada 200 kapal tangki neutral telah diserang di Teluk. Dan sebahagian besar serangan itu menyasarkan kapal-kapal yang berkaitan dengan Kuwait. Pada masa itu, Iran ingin menunjukkan bahawa mereka boleh melemahkan ekonomi musuh-musuh mereka tanpa perlu memenangi perang secara konvensional. Ia adalah satu taktik melemahkan musuh secara perlahan. Menyerang di sini, mengancam di sana, meletakkan periuk api di laluan-laluan sensitif dan membuat pasaran dunia menjadi gelisah. Matlamatnya mudah. Jika Iran berada di bawah tekanan, minyak juga akan berada di bawah tekanan. Kuwait sedar bahawa mereka tidak mampu menghadapi ancaman ini sendirian. Pertama, mereka meminta bantuan Kesatuan Soviet. Kemudian mereka mencari bantuan Washington. Bagi Amerika Syarikat, idea untuk melihat kapal-kapal Soviet masuk ke Teluk Parsi secara besar-besaran adalah tidak boleh diterima. Kawasan itu terlalu sensitif, terlalu kaya dan terlalu strategik. Pada ketika itulah, kerajaan Ronald Reagan bersetuju mengambil langkah langsung. Kapal tangki minyak Kuwait akan didaftarkan di bawah bendera Amerika. Secara praktikal, menyerang kapal-kapal itu bukan lagi sekedar satu provokasi terhadap Kuwait. Ia akan menjadi satu provokasi terhadap Amerika Syarikat. Begitulah lahirnya Operasi Ernest Will. Ia merupakan salah satu operasi pengiring tentera laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Kapal perang, pesawat pengawasan, helikopter, pasukan khas dan kapal sokongan telah dihantar untuk melindungi kapal tangki minyak di Teluk Parsi. Washington mula campur tangan untuk memberitahu Iran bahawa laluan minyak tidak akan ditinggalkan. Tentera Laut Amerika berada di sana untuk mengiringi, melindungi, dan jika perlu bertindak balas. Tetapi Iran tidak berundur. Sebaliknya, Teheran terus menguji batas. Pada Julai 1987, kapal tangki Super Bridgerton yang berlayar di bawah bendera Amerika terkena periuk api di Teluk. Kapal itu sangat besar, berat, hampir seperti sebuah bandar terapung, penuh dengan minyak. Letupan itu menyebabkan lubang pada badan kapal, tetapi kapal itu tidak tenggelam. Yang memalukan ialah hal lain. Kapal perang Amerika yang mengiringi kapal minyak itu mula mengikuti di belakangnya, menggunakan kapal gergasi yang rosak itu sebagai perlindungan daripada periuk api yang baru. Ia adalah satu gambaran yang sangat kuat. Sebuah kapal tangki minyak yang cedera di hadapan, kapal tentera di belakang, dan Iran menunjukkan bahawa mereka boleh menyebabkan kesakitan walaupun tanpa muncul dalam pertempuran secara langsung. Periuk api itu adalah amaran besar yang pertama. Rejim Iran bergantung pada strategi perang saraf. Mereka tidak perlu menenggelamkan seluruh armada, cukup sekadar menimbulkan ketakutan. Cukup membuat setiap kapten tertanya-tanya sama ada laluan seterusnya selamat atau ada periuk api tersembunyi di bawah air. Itulah kekuatan menebar ketakutan di laut. Tidak kelihatan, senyap dan mahal.
Cuma Teheran telah melakukan satu kesilapan besar. Mereka sangka mereka boleh terus menyerang tanpa melintasi garisan merah yang muktamad. Pada Oktober 1987, Iran melancarkan peluru berpandu ke atas kapal-kapal di kawasan itu. Salah satu daripadanya mengenai Sea Isle City, sebuah kapal tangki minyak yang sudah beroperasi di bawah bendera Amerika. 18 orang cedera, dan Kapten Amerika itu mengalami kecederaan serius. Bagi Washington, kesabaran sudah hampir habis. Jawaban datang melalui operasi Nimble Archer. Pemusnah Amerika telah dihantar untuk menyerang pelantar Iran di medan minyak Rostan. Menurut dakwaan Amerika, pelantar-pelantar ini digunakan sebagai pangkalan tentera pengawal revolusi Islam untuk menyelaras serangan terhadap Amerika Syarikat. Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada orang Iran supaya beredar. Selepas itu, mereka melepaskan tembakan. Selama kira-kira 90 minit meriam Amerika menghentam struktur-struktur tersebut. Pasukan khas juga memasuki salah satu pelantar untuk mengumpul bahan risikan. Mesejnya jelas, jika Iran menggunakan infrastruktur di laut untuk menyerang kapal, infrastruktur itu tidak lagi kebal. Selama beberapa bulan, Teheran mengurangkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang membawa bendera Amerika. Tetapi mereka tidak meninggalkan taktik periuk api. Dan disitulah berlakunya insiden yang akan mengubah keseimbangan perang di laut. Pada malam antara 13 dan 14 April 1988, sebuah kapal Iran keluar untuk meletakkan periuk api di laluan sebuah fregat Amerika. Kawasan itu ialah Teluk Parsi, satu laluan sensitif yang digunakan oleh kapal tentera dan kapal dagang. Fregat itu ialah USS Samuel B. Roberts. Kapal itu adalah sebahagian daripada kehadiran Amerika di rantau itu dan sedang menjalankan misi apabila anak kapal melihat objek mencurigakan di dalam air. Kapten cuba bertindak pantas. Arahan diberikan untuk berhenti, berundur dan mengelak kawasan periuk api. Tetapi satu periuk api yang tidak kelihatan meletup di bawah kapal itu. Impaknya sangat dahsyat. Samuel B. Roberts telah terangkat akibat letupan itu. Lambung kapalnya terkoyak, mengalami kerosakan serius pada strukturnya dan hampir tenggelam. 10 kelasi cedera. Tiada rakyat Amerika yang terkorban, tetapi serangan itu terlalu serius untuk dianggap sebagai kemalangan. Tentera Laut Amerika Syarikat tahu bahawa kejadian itu boleh menyebabkan kapal tersebut tenggelam ke dasar teluk. Anak kapal bertindak balas dengan penuh disiplin. Para kelasi memadamkan kebakaran, menstabilkan struktur, mengawal kemasukan air dan menyelamatkan kapal tersebut. Selama berjam-jam mereka berjuang untuk memastikan fregat itu terus bertahan. Samuel B. Roberts mengalami kerosakan teruk tetapi tidak tewas. Dan perbezaan itu sangat penting. Iran telah menyerang kapal itu tetapi gagal menenggelamkannya. Serangan yang Teheran boleh anggap sebagai kemenangan akhirnya menjadi permulaan kepada tindak balas yang jauh lebih besar. Penyelam telah menemui bahagian-bahagian periuk api itu. Nombor siri telah dikaitkan dengan periuk api Iran yang pernah dirampas sebelum ini di atas sebuah kapal bernama Iran Aji. Bagi Washington, kesimpulannya adalah jelas. Iran berada di sebalik serangan itu. Laporan itu sampai kepada kerajaan Reagan. Tindak balas itu dipanggil sebagai tindakan yang sepadan. Tetapi di laut, apa yang berlaku kelihatan jauh lebih daripada sekadar isyarat simbolik. 4 hari kemudian, pada 18 April 1988, Amerika Syarikat melancarkan operasi Prey Mantis. Tentara Laut Amerika keluar untuk menyerang sasaran Iran di Teluk. Misi itu melibatkan kumpulan tempur permukaan, kapal sokongan dan perlindungan udara dari kapal induk USS Enterprise. Tujuannya adalah untuk menghukum pencerobohan, mengurangkan keupayaan Iran untuk mengancam pelayaran, dan menunjukkan bahawa menyerang kapal perang Amerika akan membawa akibat serta-merta. Komando Sejarah dan Warisan Tentera Laut Amerika Syarikat mencatat bahawa operasi itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas USS Samuel B. Roberts. Sasaran pertama ialah pelantar Iran yang menurut Washington digunakan sebagai pangkalan untuk pengawal revolusi Islam. Orang Amerika memberi amaran untuk berundur. Selepas itu mereka melepaskan tembakan. Pelantar Sasan dan Siri telah terkena bedilan. Logiknya mudah. Iran menggunakan titik-titik di laut untuk memantau, menyelaras, dan menyokong serangan. Jadi, titik-titik ini akan dihapuskan. Operasi itu tidak terhenti di pelantar sahaja.
Apabila kapal-kapal Iran cuba bertindak balas, mereka telah dihadapi. Sebuah bot laju Iran menghampiri dan menyerang. Orang Amerika membalas dengan peluru berpandu. Pesawat-pesawat Iran cuba mendekati dan turut dihalau. Fregat Iran, Sahran, memasuki pertempuran, melepaskan tembakan ke arah pesawat Amerika dan akhirnya terkena peluru berpandu serta bom. Sabalan, satu lagi fregat Iran, turut diserang dan tidak lagi dapat bertempur. Iran cuba menunjukkan kekuatan, tetapi menerima tindak balas yang teratur, pantas, dan keras. Dalam beberapa jam sahaja, keadaan berubah sepenuhnya. Apa yang bermula dengan periuk api terhadap kapal Amerika berakhir dengan pelantar dimusnahkan, kapal Iran ditenggelamkan atau rosak, dan tentera laut Iran menerima salah satu tamparan terbesar dalam sejarah moden mereka. Bahan yang tersebar mengenai insiden itu merumuskan impaknya secara langsung. Dalam kira-kira 8 jam, tentera laut Amerika Syarikat telah menenggelamkan atau melumpuhkan sebahagian besar keupayaan tempur laut Iran. Inilah perkara yang menjadikan kes ini sangat sensitif hingga ke hari ini. Iran cuba bertindak secara tersembunyi, menggunakan periuk api dan serangan tidak langsung. Amerika Syarikat membalas secara terbuka di kawasan yang sama di mana provokasi itu berlaku. Teheran mahu mengawal ketakutan di Teluk. Washington menunjukkan bahawa mereka juga boleh mengawal kos ketakutan itu. Selepas operasi Praying Mantis, serangan Iran terhadap kapal-kapal neutral di Teluk menurun dengan ketara. 3 bulan kemudian, pada 18 Julai 1988, Iran menerima resolusi gencatan senjata daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menamatkan perang dengan Iraq. Rejim yang selama bertahun-tahun berkata tidak akan berundur, terpaksa menerima pengakhiran yang pahit. Tekanan di laut bukanlah satu-satunya sebab, tetapi ia memberi kesan. Iran memahami bahawa terus-menerus mencabar tentera laut Amerika Syarikat boleh membuka satu lagi medan pertempuran yang Teheran tidak mampu tanggung. Pengajarannya amat pahit. Iran berjaya mencederakan sebuah kapal Amerika, tetapi gagal mengawal reaksi yang timbul. Inilah bahagian yang sentiasa menghantui rejim setiap kali Selat Hormuz menjadi tumpuan krisis. Teheran memang pandai mengugut. Mereka tahu menggunakan bot laju, periuk api, drone, peluru berpandu dan propaganda. Mereka tahu menyiarkan imej untuk cuba menunjukkan penguasaan. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang sangat besar antara mengganggu kapal dagang dan berhadapan secara langsung dengan tentera laut Amerika Syarikat. Selat Hormuz adalah nadi kepada pertikaian ini. Laluan ini menghubungkan Teluk Parsi ke Laut Arab dan menyalurkan sebahagian penting perdagangan minyak dunia. Apabila Iran mengancam laluan ini, ia bukan sahaja mengancam Washington. Ia memberi kesan kepada pembeli di Asia, menekan sekutu, menakutkan syarikat insurans, meningkatkan kos penghantaran dan menekan keuangan berjuta-juta orang. Sebab itu, ancaman Iran sangat serius. Ia mengubah pertikaian serantau menjadi masalah global. Rejim itu menggunakan kad ini kerana tahu bahawa Hormuz memberi kekuatan kepada hujah mereka. Apabila Teheran berasa terancam, mereka akan kembali mengatakan bahawa mereka boleh menutup selat itu. Apabila dikenakan sekatan, mereka bercakap tentang menghalang ekspor. Apabila mereka berada dalam keadaan tidak menguntungkan, mereka cuba menunjukkan bahawa mereka boleh menyebabkan kerugian kepada semua pihak. Ini adalah dasar ugutan strategik. Jika Iran menderita, dunia turut menanggung akibatnya. Tetapi, operasi Primentes telah menunjukkan risiko pertaruhan ini. Iran mungkin boleh mencetuskan kekacauan pada permulaan, tetapi kekacauan itu tidak akan berada di bawah kawalannya. Sebutir periuk api boleh mengenai sebuah kapal. Sebutir peluru berpandu boleh mengenai sebuah kapal tangki minyak. Sebuah bot laju boleh mencetuskan tindakan pengiring. Tetapi, apabila tindak balas Amerika bermula, Teheran tidak lagi menentukan sendiri rentak krisis itu. Dendam tentera laut Amerika Syarikat sangat kejam kerana ia tidak hanya sekadar ancaman. Ia menyerang pelantar, kapal, sistem sokongan dan moral Iran. Ia adalah satu tindak balas yang diperhitungkan tetapi keras. Washington tidak perlu menceroboh Iran. Mereka juga tidak perlu mengisytiharkan perang habis-habisan. Cukup sekedar menunjukkan bahawa di laut sebarang provokasi akan membawa akibat secara langsung. Dan ini adalah satu mesej yang berkait dengan situasi semasa. Setiap kali Iran kembali menguji had di Selat Hormuz, ingatan tentang tahun 1988 muncul sebagai satu amaran.
Rejim itu mungkin cuba mengulangi taktik periuk api, bot laju dan tindakan menakut-nakutkan. Tetapi mereka tahu bahawa sejarah tidak memihak kepada mereka apabila tentera laut Amerika Syarikat memutuskan untuk bertindak balas. Gambaran yang tinggal adalah mudah. USS Samuel B. Roberts telah terkena, hampir tenggelam tetapi berjaya diselamatkan. Anak kapal berjaya memastikan kapal itu terus terapung. Tentera laut Amerika bertindak balas. Iran kehilangan pelantar, kehilangan kapal dan menyaksikan keupayaan tentera lautnya dihina dalam beberapa jam sahaja. Apa yang bermula sebagai satu pencerobohan tersembunyi, berakhir sebagai satu demonstrasi kekuatan Amerika secara terbuka. Episod itu juga mematahkan propaganda Iran. Teheran suka menjual idea tentang ketahanan mutlak. Tetapi apabila tekanan ketenteraan datang secara langsung di Teluk, rejim itu berundur. Selepas bertahun-tahun berperang, mereka menerima gencatan senjata. Selepas cuba menakut-nakutkan kapal tangki minyak, mereka melihat armada mereka diserang. Selepas menjadikan periuk api sebagai senjata politik, mereka mendapati bahawa laut juga boleh membawa balasan kepada mereka. Akhirnya, kes ini masih relevan kerana logik Iran tidak banyak berubah. Rejim itu masih cuba menggunakan laluan maritim sebagai alat tekanan. Mereka masih bergantung kepada taktik menakut-nakutkan. Mereka masih cuba menimbulkan ketakutan tanpa menanggung sepenuhnya kosnya. Namun, sejarah telah meninggalkan catatan yang sukar untuk dipadamkan. Apabila Iran menyerang sebuah kapal perang Amerika, tidak balasnya datang dengan cepat, kuat dan menyakitkan. Dan apabila Selat Hormuz kembali menjadi tumpuan krisis, ingatan itu menjadi satu amaran. Teheran boleh menyalakan api di Teluk, tetapi mereka tidak menentukan sendiri bagaimana api itu akan berakhir. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.